Contoh bila kita dapat 1 radian, kalau panjang lengkuk adalah 5 cm. Dan jejari untuk sektor tersebut pun 5 cm. Ini panjang lengkuk. Dan yang ini jejari. Okey. So, dalam kes ni, kalau ini adalah 5 cm dan jejari juga 5 cm, maka sudut yang kita dapat di pusat sektor tu adalah sama dengan 1 radian. Sama dengan 1 radian. Okey. Kalau kita tukar jejari kepada 10 cm, okey, panjang lengkuk pun mesti 10 cm. Baru kita dapat 1 radian. Okey. 1 radian akan diperoleh di pusat kalau panjang lengkuk 10 cm dan jejari untuk sektor pun 10 cm. Ini panjang lengkuk dan yang ni adalah jejari ya. Okey. Okey. Jadi apa dia radian ni? Radian seperti yang cikgu terangkan tadi adalah salah satu unit Radian ni satu unit untuk ukuran sudut. Okey. Sebelum ni kalau sudut kita biasa guna darjah kan. Tapi di bawah tajuk ni kita dah belajar satu lagi unit untuk sudut iaitu radian. Okey. Kalau kita nak dapatkan sudut dalam ukuran radian, apa yang kita kena buat adalah kita kena ambil panjang lengkuk, kita bahagi dengan jejari. Okey. Okey, so bayangkan kita ada satu sektor dengan keadaan ini adalah dia punya lengkuk. Okey. Okey. Panjang lengkuk dalam kes ni katakan 12 cm di panjang lengkuk, manakala jejari sama dengan katakan lebih kurang 8 lah, 8 cm. Jadi apakah sudut di pusat ni dalam ukuran radian? So, sudut di pusat sama dengan kita ambil panjang lengkuk itu 12 cm bagi dengan jejari itu 8 cm, maka kita dapat 1.5 radian. Okey. Kita sambung Okey, kalau kita ambil satu bulatan lengkap. Okey. Kita ambil satu bulatan lengkap. Okey, dengan keadaan
Okey, sudut di pusat sama dengan 360 darjah. Okey. 360 darjah. Jadi 360 darjah ni sama dengan berapa radian? Okey. So untuk makluman kamu 360 darjah ni sama dengan 2 pi radian 2 pi radian. Okey. Macam mana kita dapat 2 pi radian? Sebab kalau kita ambil panjang lengkung, okay, panjang lengkung kan sama dengan 2 pi J ya. Ini panjang lengkung. Jari pula adalah J. So untuk dapatkan sudut di pusat ni, katakan theta. Okey, so, untuk cari theta ni apa kita buat? Kita akan ambil panjang lengkung iaitu 2 pi J. Kemudian kita bahagi dengan jarinya iaitu J. Maka kita dapat 2 pi radian. Okey. Seperti yang cikgu terangkan tadi, sudut di pusat tu memang kita dah tahu dah 360 darjah. Dan hari ini apabila kita wakilkan sudut di pusat satu bulatan dalam unit radian, maka kita dapat 2 pi radian. Okey. So kalau kita permudahkan ni, okay, 180 darjah akan jadi sama dengan pi radian. Okey, setakat ni ada soalan tak? Ganesh Soren? Tak ada cikgu. Tak ada Okey. Yang lain macam mana? Priangga? Tak ada cikgu. Tak ada Okey. So 180 darjah sama dengan pi radian. Okey. Sebelum cikgu sambung. Okey. Kalau kita ambil 100 darab dengan 1 cm. Okey, apakah jawapan dia? 100 darab 1 cm. 20 darab dengan 1 kilogram. 5 darab dengan 1 darjah Celsius. Okey, ada sesiapa boleh jawab? Cikgu, Okey, yang pertama apa dia? 100 cm, Okey, 100 cm. Yang kedua? 20 kilogram. 20 kilogram. Dan yang ketiga adalah 5 darjah 5 Celsius. darjah Betul tak? Celsius. Okey. Jadi dalam kes ni 180 darjah ni kita boleh tulis sebagai 1 darab apa kita panggil? Minta maaf. Okey. Kita boleh tulis sebagai 180 darab dengan 1 darjah. Betul tak? 180 darjah sama dengan 180 darab dengan 1 darjah. Betul kan? Okey. So kita akan samakan ni dengan 1 pi radian. Jadi 1 radian sama dengan pi per 180 radian. Boleh 1 radian, 1 darjah sama dengan pi per 180 radian. Okey, sekarang kita akan ambil pi radian dan kita akan samakan dengan pi radian, kita samakan dengan 180 pula. Okey. Sama saja kan? Tadi 180
darjah sama dengan pi radian. Sekarang kita tukar je kedudukan. Pi radian sama dengan 180 darjah. Okey. Dan yang pi radian ni kita boleh tulis sebagai pi darab dengan 1 radian. Kita samakan dengan 180. Jadi 1 radian bersamaan dengan 180 darjah bagi dengan pi. Setakat ni ada soalan tak? Yang pertama kita dah wakilkan 1 darjah dalam radian. Yang kedua kita dah wakilkan 1 radian dalam unit darjah. Jadi dengan menggunakan maklumat ni, bolehlah kita buat penukaran unit. Saya akan ringkaskan apa yang saya dah terangkan sebelum ni. Untuk penukaran unit, penukaran unit daripada darjah ke radian dan radian kepada darjah. Kita lihat dulu dari darjah kepada radian. Dalam penukaran ni kita akan darab. Darjah tukar kepada radian. Apa kita buat? Kita kena darab dengan pi per 180. Sebaliknya, untuk penukaran radian kepada darjah, kita akan darab dengan 180 darjah bagi dengan pi. Mari kita lihat satu soalan yang berkaitan dengan penukaran unit. Soalan nombor 1A. Pi per 8 radian kita tukar kepada darjah. So dari radian kalau kita nak tukar kepada darjah, apa kita buat? Kita darab dengan 180 per pi. Jadi pi per 8 kita darab dengan 180 darjah per pi. Dengan menggunakan kaedah pemansukan. So we can cancel the pi with pi. Kita masukkan pi. Kemudian kita masukkan sajalah 180 bagi 8 dalam kalkulator untuk dapatkan jawapan akhir. Dan sebenarnya kalau you guna kalkulator 570EX, kamu juga boleh masukkan nilai. Kalau kalkulator biasa, you kena ambil 180 bagi dengan 8. Dapat 22.5. Dan untuk kalkulator 570 sebenarnya kita juga boleh masukkan keseluruhan pengiraan dalam kalkulator seperti berikut. Boleh masuk terus macam ni. Kemudian kita tekan sama dengan, dapat juga jawapan yang sama. Itu kelebihan kalkulator 570EX. Jawapan akhir untuk soalan ni 22.5 darjah. Sekarang kita lihat soalan B pula. 3/4 radian pi. 3/4 pi radian sama dengan
3/4 pi. Kita darab dengan 180 bagi dengan pi. So, pi itu kita boleh masukkan. Untuk jawapan akhir, kita darab je 3/4 dengan 180. Okey. Jawapan yang kita akan dapat sama dengan 3/4 darab dengan 180. Jawapannya 135 darjah. Kalau kita lihat soalan C, 0.5 darjah sama dengan 0.5 darab dengan 180 darjah bagi dengan pi. So dalam kes ni kita akan gunakan pi 3.142. 0.5 darab dengan 180 per 3.142. Kemudian kita bundarkan jawapan kepada dua tempat perpuluhan. Apabila kamu tulis jawapan dalam unit darjah, pastikan kamu tulis tepat kepada dua tempat perpuluhan. Jadi dalam kes ni jawapannya adalah 28.64. 28.64. Kita lihat soalan nombor 2A. Okey, sekarang kita akan gunakan yang ni pula. Darjah kepada radian. Kita kena darab lah dengan pi per 180. Kita lihat soalan A, 18 darjah sama dengan 18 darab dengan pi per 180. Kamu boleh kirakan ni. Untuk bahagian B, 120 sama dengan, untuk C, 225. 120 darab dengan pi per 180. Ini 225 darab dengan pi per 180. Dan satu lagi perkara yang penting dekat sini, soalan minta kita beri jawapan dalam sebutan pi. So, apabila soalan minta jawapan dalam sebutan pi, jawapan akhir kita mesti mengandungi sebutan pi. So, kena ada pi di ujung setiap nilai yang kita tulis. So, dalam kalkulator kita tak perlulah masukkan pi. Maksud dia macam ni. Kita ambil 18, kita darab dengan 1 per 180 saja ke dalam kalkulator kita. Kita dapat 1 per 10. 1 per 10. Untuk soalan nombor 1, jawapannya adalah 1 per 10 pi, ataupun kamu juga boleh tulis 0.1 pi. Ataupun kamu juga boleh tulis sebagai pi per 10. Semua ni adalah jawapan yang setara. Untuk soalan nombor 2, kita akan masukkan 120 darab dengan 1 per 180. Kita permudahkan ni, kita dapat 2 per 3. Jadi jawapannya 2 per 3 pi, ataupun 2 pi per 3. 2 pi per 3. 2 pi per 3. Untuk soalan C, ada sesiapa nak jawab? Apa jawapannya?
Cikgu. 5/4. 5/4. Okey, betul 5/4. 5/4. 5/4 pi. Ataupun kamu boleh tulis 5 pi per 4. Ataupun kamu juga boleh tulis sebagai 1.25 pi. Okey. Ada sebarang soalan? Ada soalan ke? Okey. Dan kalkulator 570 ni ada satu lagi kelebihan lah. Okey, kalau kamu masukkan apa yang saya tulis dengan warna hijau dekat sini, terus dalam kalkulator pun, sebenarnya kamu juga boleh dapat jawapan dalam bentuk sebutan pi juga. Okey, mari kita cuba. Okey, 118 kita darab dengan pi. Okay. Kita bagi dengan 180. Okey, kita tekan sama dengan. Okey, nampak tak? Okey, kalkulator memang kalkulator ni ada banyak kelebihan lah. Salah satu kelebihan dia boleh bagi jawapan dalam sebutan pi. Okey, so di sini kita dapat 1/10 pi. Okey, dan sekiranya kalau soalan tersebut dalam sebutan pi, kita boleh beri jawapan dalam bentuk perpuluhan juga. Okey. Untuk kalkulator ni, kalau nak dapat jawapan dalam perpuluhan, kita tekanlah butang ni. So, nilainya adalah 0.314. Okay. Untuk tulis jawapan untuk sudut dalam unit radian, kamu kena ambil sekurang-kurangnya 3 tempat perpuluhan. Okey. Saya harap kamu ingat lagi. Kalau sudut dalam darjah, kita tulis kepada 2 tempat perpuluhan. Manakala untuk radian, kita kena ambil 3 tempat perpuluhan. Okey. So, untuk kes ni, kalau you nak tulis jawapan dalam perpuluhan, jawapannya adalah 0.314. 0.314 radian. Okey, ini jawapan dalam perpuluhan. Okey, setakat ni ada soalan ke? Okey, kalau tak ada soalan, kita akan teruskan. Kita masih lagi untuk soalan yang berkaitan dengan penukaran unit. Cuma sekarang sudut tu diberi dalam gambar rajah. Okay, kita ambil soalan A, 73 darjah. Kita tukar kepada radian. So, 73 kita darab dengan pi. Pi itu 3.142. Kita bagi dengan 180. Okay, kamu boleh kirakan 73 kita darab dengan 3.142. Okay, 3.142 per 180. 1.274. 1.274. Kita lihat satu lagi contoh. 150.5. Minta maaf. Ini adalah soalan. 150.5 kita darab dengan 3.142 bagi dengan 180. 2.672. Okey. Kita teruskan. Panjang lekuk suatu bulatan. Okay. Saya harap kamu masih ingat lagi apakah rumus untuk cari panjang lengkuk. Okay. Lengkuk ni sebenarnya sebahagian daripada satu lilitan. Kalau kita ambil lilitan bulatan,
lilitan bulatan okay. Nilainya adalah 2 pi J okay. Dan ini merupakan panjang lengkuk okay. Dan keseluruhan sudut di pusat okay, adalah 360 darjah okay. So untuk lengkuk AB ni sudut di pusat adalah theta. Okey, jadi di sini kita boleh bentuk satu perkadaran okey. Di mana nisbah sudut di pusat suatu sektor kepada okay, sudut di pusat okay, suatu bulatan adalah sama dengan nisbah okay, panjang lengkuk kepada lilitan bulatan. Okay. Maksudnya di sini, kalau kita ambil sudut di pusat suatu sektor, sudutnya adalah theta. Okey, kita kalau nisbah kita bahagi Okey, bagaimana dengan sudut di pusat satu bulatan? Sudutnya adalah 360 darjah. Okey. So, nisbah ni mesti sama dengan nisbah panjang lengkuk kepada lilitan bulatan. So, panjang lengkuk di sini cikgu akan letak dengan S. Dan untuk lilitan bulatan, kita akan ganti dengan 2 pi J. 2 pi J. Okay. So, mari kita permudahkan ni. Okay. Dan kita akan tulis panjang lengkuk ni dalam sebutan jejari dan sudut. Ini adalah panjang lengkuk. Okey. So, dalam kes ni, panjang lengkuk akan jadi sama dengan theta per 360 darab dengan 2 pi J. Okey. Okey, saya harap kamu memang pernah guna rumus ni kan? Okay, dalam matematik moden. Okey. So, saya harap kamu dah kenal formula ni. Sekarang, apa kata kita gunakan sudut-sudut dalam unit radian pula. Okey. Maksud saya, kita akan guna theta, tapi theta ni sekarang dalam unit radian. Okay, dalam unit radian. Okay. Ini dalam unit darjah. Okay. So, kalau kita ambil sudut untuk sektor dalam unit radian, okay, sudut pada pusat suatu bulatan pun mesti dalam radian lah. Barulah dia, apa kita panggil, setara kan? Okey. Ini mesti dibahagi dengan 2 pi lah, 2 pi radian. Kita samakan dengan panjang lengkuk bahagi dengan 2 pi J. So, apabila kita tulis balik panjang lengkuk dalam sebutan jejari dan sudut, maka kita akan dapat rumus S sama dengan
Okay. Theta per 2 pi darab dengan 2 pi J. Okay, ada sesuatu yang menarik dekat sini, di mana kita boleh masukkan 2 pi ni dengan 2 pi ni. Okay, maka akhirnya kita dapat S sama dengan theta J. Okay. So, inilah rumus yang kita akan guna selepas ni. Perkara yang sangat penting, sekarang kamu masih ingat lagi, sekarang sudut, sudut theta ni adalah dalam unit radian. Okay. Sudut ni mesti dalam radian. Okey, ada soalan tak? Okey, kita dah terbitkan rumus untuk panjang lengkuk. So, rumus ni adalah S sama dengan theta J ataupun J theta. Kalau tak ada soalan, kita lihat satu contoh pengiraan melibatkan konsep panjang lengkuk. Okey, kita lihat soalan nombor 1A. Panjang lengkuk S sama dengan theta J. Okay. Panjang lengkuk dalam kes ni berada di sini. Okay. Ini merupakan jari dan ini adalah sudut theta. So, S sama dengan theta J. Theta sama dengan 1.1 darab dengan jari 12. Okay. Okay, mari kita darab. So, 1.1 darab dengan 12. Jawapan dalam perpuluhan 13.2. 13.2 cm. Kita teruskan dengan soalan B pula. S sama dengan theta J. Theta sama dengan 2. Kita darab dengan jari 8. Kita dapat 16 cm. Okay. Untuk soalan C, jari adalah 5. Okay. Dan ini merupakan panjang lengkuk. Dan ini adalah sudut theta. So, S sama dengan theta J. 5/6 pi. So, pi ni kita akan ganti dengan 3.142. Okay. So, ingat semua ni adalah sudut theta. Okay. Kita darab dengan jari 5. Okay. 5/6 darab dengan 3.142. Darab dengan 5. Okay. Jawapannya adalah 13.09. 13.09. Okay. So, untuk panjang lengkuk, kamu kena tulis jawapan sekurang-kurangnya 2 tempat perpuluhan. Okay. Kamu boleh tulis tepat kepada 3 tempat perpuluhan, tak ada masalah. Tapi sekurang-kurangnya 2 tempat perpuluhan. Okay. Tetapi kalau you dapat tepat 13.2, tak apalah. You boleh biarkan sebagai 13.2. Tak perlu letak 13.20. Boleh biarkan je. Okey. Dan soalan
D. Untuk dapatkan panjang lengkuk MON. MON dalam kes ni sudut panjang lengkuk berada di sini, jangan silap. So untuk panjang lengkuk ni jejarinya memang masih lagi 10, tetapi sudut kita berada di sini. Untuk lengkuk ni sudutnya berada di sini. So kita kena dapatkan apakah sudut theta. Sudut theta ni sama dengan sudut untuk PON. Sudut pada PON sebenarnya sama dengan 180 darjah, dan 180 darjah pula sama dengan pi kan? Pi. Jadi kita akan ambil pi, kita tolak dengan 2.45. Maka 3.142 kita tolak dengan 2.45. Kita dapat 0.692 radian. Sekarang bolehlah kita kirakan panjang lengkuk MN. Sudut 0.692 kita darab dengan 10. Kita dapat 6.92 cm. Ada soalan ke? Jadi cikgu akan bincang soalan-soalan daripada buku teks supaya kamu tak perlulah cetak soalan-soalan ni. Kalau boleh sediakan buku teks supaya kamu boleh terus rujuk buku teks untuk jawab. Mari kita lihat soalan nombor 2. Raja di sebelah menunjukkan sebuah bulatan berpusat O. Diberi panjang lengkuk meja EF ialah 25 cm dan sudut EOF 1.284 radian. Cari jejari dalam sentimeter bulatan tu. So, jejari untuk bulatan ni tidak diberi. Kemudian kita juga dikendaki untuk cari panjang lengkuk EF. Ini pun tidak diberi. Ini S. Ini tidak diberi. So formula yang kita dah belajar setakat ni adalah S sama dengan theta J. Diberi panjang lengkuk meja. Apa dia panjang lengkuk meja? Panjang lengkuk meja merupakan lengkuk panjang untuk lengkuk ni. Kalau kita ambil satu bulatan, kita boleh bahagikan bulatan tu kepada sektor major dengan sektor minor. Dalam kes ni, ini merupakan sektor minor. Ini sektor minor. Manakala ini adalah sektor major. So untuk sektor major, panjang lengkuknya adalah 25 cm. So apabila kita guna formula S sama dengan theta J, kalau S adalah 25 cm, sudutnya berada di sini. Sudut theta berada di sini. Jejari adalah samalah untuk sektor major ataupun sektor minor. Maka kita akan tentukan dulu sudut theta. Jadi caranya adalah, saya harap kamu ingat lagi, sudut, jumlah sudut pada pusat satu bulatan adalah 360 darjah, yang mana bersamaan dengan 2 pi radian. Jadi theta sama dengan 2 pi radian tolak dengan 1.284. 2 darab
darab dengan 3.142 tolak dengan 1.284. Okey, maka kita dapat 5. Jawapan dia tepat 5 radian. Okay. So, S sama dengan theta J. S sama dengan 25 iaitu panjang lengkuk. Theta sama dengan 5 darab dengan jari. Okey. Maka jari sama dengan 25 bahagi dengan 5, kita dapat 5 cm. Okey. So jari untuk sektor ni adalah 5 cm. Untuk bahagian B pula, kita boleh dapatkan panjang lengkuk EF, yang mana cikgu akan labelkan sebagai SEF, sama dengan sudut minor. Sudut untuk sektor minor adalah 1.284. Jarinya sama seperti apa yang kita dapat sebelum ni, iaitu 5. Maka kita darablah. Okay, jawapannya adalah 6.42 cm. Okay, cuba kita cari apakah nilai untuk lilitan bulatan. Lilitan bulatan boleh dikira menggunakan formula 2 pi J iaitu 5. Kita akan dapat 31.42. Kalau kita ambil panjang lengkuk untuk sektor major iaitu 25, kemudian kita tambah dengan panjang lengkuk untuk sektor minor iaitu 6.42. Okey. Sepatutnya kita kena dapat lilitan bulatan. Okey, kita semak adakah kita akan dapat nilai yang sama. 25 kita tambah dengan 6.42. Ya, jawapannya adalah panjang lengkuk major dengan panjang lengkuk minor. Hasil tambahnya sama dengan lilitan bulatan. Raja di sebelah menunjukkan sebuah semi bulatan OPQR berjejari 5 cm. Okay. Dalam kes ni OP, OQ, OR semuanya sama panjang, diberi panjang lengkuk QR. Okey, yang ni sama dengan 5.7. Hitung sudut theta. Macam mana nak hitung sudut theta? Okey. So caranya kita kena dapatkan sudut ini dulu. Sudut ni mungkin kita boleh labelkan sebagai alfa lah. S sama dengan theta J. So S untuk soalan ni 5.7. Kita samakan dengan sudut di pusat iaitu alfa. Kita darab dengan jari iaitu 5. Alfa sama dengan 5 nilainya adalah 1.14. Untuk dapat theta, kita ambil sudut keseluruhan untuk semi bulatan iaitu pi. Theta sama dengan pi iaitu 3.142. Kita tolak dengan 1.14. Okay. Nilainya adalah 2.002 radian. Untuk bahagian B, panjang lengkuk PQ. Okay. S sama dengan theta J. Sudut theta sama dengan 2.002. Kita darab dengan jari itu 5. So, apa yang kita akan buat di sini untuk soalan yang pertama. Sebelum tu kamu kena tahu apa tu tempering. Okay, kalau kita ambil satu bulatan, ini yang kita panggil sebagai tempering. So tempering pun ada dua lah. Okay. Ini akan jadi tempering minor. Manakala ini adalah tempering major. So dalam kes ni kita dikendaki untuk cari parameter untuk tempering berlori ABC. Untuk dapatkan panjang ataupun perimeter, untuk dapatkan perimeter untuk tempering, apa yang kita perlu buat adalah kita ambil panjang lengkuk
Okay, dah kes ni panjang lengkuk ABC. Kemudian kita tambah dengan panjang garisan AC. Pertama, kita akan cari panjang lengkuk ABC. Apakah panjang lengkuk ABC? S sama dengan theta J. Okay, theta sama dengan 2.5 darat dengan jejari 6. Okay. So, kita boleh kirakan nilai dia. Kita akan dapat 15 cm. Okay. Seterusnya, kita dikendaki untuk cari panjang garisan AC. Okay. Macam mana dapatkan panjang garisan AC? Saya nak kamu cuba ingat balik konsep-konsep yang kamu pernah belajar masa tingkatan 4 untuk satu garisan pada ataupun untuk satu segitiga kan. Ada 3 sisi di mana dalam kes ni kita dah tahu AO 6, OC pun 6 dan sudut di pusat diberi sebagai 2.5. Maka kita boleh guna petua kapal terbang ataupun petua kosinus. So AC kuasa 2 sama dengan 2 sayap kapal terbang iaitu 6 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 tolak dengan 2. Okey, kita ulang balik 2 sayap tu. Kemudian cos 2.5 2.5. Okey, kirakan AC. Okey, so kebanyakan pelajar memang akan dapat jawapan yang salah lah. Kalau you tekan sama dengan kemudian you punca kuasa, memang you akan dapat jawapan yang salah. Okey, kalau you tengok nilai ni pun dah tahu dah. Okey, ada sesuatu yang tak kena. Okey, ini adalah kerana dalam screen calculator kamu, kamu akan nampak D tak kisahlah kalkulator model apa. Kalau dalam screen calculator kamu nampak huruf D, maksud dia sudut yang sedang diguna pakai adalah darjah. Tetapi dalam pengiraan di sini kita guna sudut dalam radian. Okey, so kita kena pastikan kita guna sudut yang sepadan. So apa yang kita perlu buat di sini adalah kita tukar mode calculator kepada radian. Okey, kita pilih angle unit, kemudian kita tukar kepada radian. Okey, sekarang kita ulang balik pengiraan tadi. Kita dapat jawapan yang lain. Ini adalah jawapan yang betul. 129 point something. Tapi ingat, ini bukanlah nilai AC. Kita kena punca kuasa nilai ini baru dapat panjang untuk AC, iaitu 11.388. Dan perimeter boleh dikira dengan menggunakan panjang lengkuk dengan panjang garis lurus AC. Okay, kita tambah dua-dua nilai ni. Kita dapat 26.388 cm. Kalau kita ambil segitiga di dalam sektor tu, di mana ini jejari, ini jejari, ini adalah sudut theta. So, untuk dapatkan panjang ni 2 J sin theta per 2. So, untuk panjang lengkuk kita guna formula S sama dengan theta R, iaitu 5 per 3. Kita darab dengan jari iaitu 10 tambah dengan panjang garisan AC iaitu 2 darab dengan 10 sin 5 per 3 per 2. Tadi kita buat pengiraan tu step by step. Tapi sekarang kita
Kita buat sekaligus. Pengiran tu supaya kita dapat jawapan dengan lebih cepat. Okey, pi kita akan ganti dengan 3.142. Okey, per 3 darab dengan 10 tambah dengan 2 darab 10 sin 3.142 per 3 dibagi dengan 2. Okey. Kita tekan sama dengan. Okey, jawapannya adalah 20.475. Okey, berbanding dengan pengiran tadi, pengiran untuk soalan B ini memang cukup ringkas. Dan kalau you nak, sebenarnya you boleh hafal formula ni untuk parameter tempering. Formulanya boleh ditulis sebagai theta J tambah 2J sin theta per 2. Okey, dalam kes ni sudut sudut ni kamu tukarlah kepada darjah. Memang sudut tu dalam darjah, kita tukar kepada radian. So 120 darjah. Okey, darab dengan 3.142 bagi dengan 180. Okey, kita darab dengan 8 tambah dengan 2 darab 8 sin 100. Okey, 20 bagi dengan 2. Kena berhati-hati. Sekarang sudut yang kita guna di sini, sudut dalam darjah. Mode kalkulator pun dalam darjah ya. Okey. So you cuma kena tukar unit dalam kalkulator ataupun tukar mode kalkulator kepada radian sekiranya kalau you buat pengiran yang melibatkan sin, cos, tangent. Okey. Okey, baru you tukar mode kalkulator. Untuk tambah, darab, bagi semua you tak perlu tukar mode. Okey. So 120 kita darab dengan 3.142 per 180 darab dengan 8 tambah dengan 2 darab dengan 8. Okey, sin. Okey, 120 bagi dengan 2 dapat 60 kan? Okey. So ingat, sudut untuk panjang garisan okey, AC ni tak semestinya dalam radian. Dia boleh jadi radian ataupun darjah. Kalau darjah, kamu gunakan mode dalam kalkulator darjah. Okey. Kalau sudut tu dalam radian, tukar mode kalkulator kepada radian. Itu saja. Okey, tetapi sudut untuk cari panjang lekuk mesti dalam radian. Sebab formula dia theta J kan, theta tu mesti dalam radian. Itu syarat dia. Okey, kita tekan sama dengan jawapan akhir 30.614. Kita ambil segitiga dalam sektor bulatan. Okey. So segitiga dalam sektor ni kan mempunyai dua sisi yang sama panjang, iaitu jejari. Ini jejari, ini pun jejari. Okey, dan sudut di pusat ni diberi sebagai theta. Okey, katakan kita bahagikan segitiga ni kepada dua bahagian yang sama besar. Maka sudut ini akan jadi theta per 2. Okey. Dan garisan yang membahagikan segitiga asal ni kepada dua bahagian yang sama panjang ni
okey, akan membuat 90 darjah dengan sisi yang ketiga. Okey. Maka segitiga ni adalah satu segitiga bersudut tegak. Untuk segitiga bersudut tegak, kita boleh guna okey, Socha-Towah kan. Okey, saya harap kamu tahu apa yang saya maksudkan sebagai Socha-Towah. Okey. Okey, memandangkan ini adalah 90 darjah, okey, J ini akan jadi hypotenuse. Ini H. Dan ini adalah sudut, maka ini akan jadi A dan ini adalah O. So, kalau cikgu nak cari A ya. Okey, katakan okey, A bagi dengan H. Kita kena guna sin. So, sin theta per 2 sama dengan A bagi dengan H. Okey, jadi A pula sama dengan H sin theta per 2. Okey, jadi apa dia H dekat sini? Nah, H ni boleh diganti dengan jari. Kan? Okey, jadi A ni sama dengan J sin theta per 2. Okey, tetapi garisan ni kan adalah 2 kali A. Okey, memandangkan ini adalah 2 kali A, maka kita dapatlah okey, 2J sin theta per 2. Boleh ya? So, saya harap penerangan tu boleh difahami. Okey. Paling tidak pun kamu hafallah rumus ni supaya pengiraan yang berkaitan dengan parameter tembereng jadi sangat mudah. Okey. Kita akan teruskan. Nanti kamu boleh cuba jawab soalan D ya. Okay. Raja di sebelah menunjukkan sebahagian daripada sebuah bulatan berpusat O dan jejari 7 cm. Diberi bahawa panjang PQ ialah 14 cm. Cari sudut theta dalam darjah. Panjang lengkuk 14. Okay. Jejari 7 cm. S sama dengan theta J. 14 sama dengan theta darab dengan 7. Theta sama dengan 14 bagi 7. Kita dapat 2 radian. Tetapi soalan minta jawapan diberi dalam darjah. Maka kita akan tukar sudut 2 radian ni kepada darjah dengan darab 2 dengan 180 darjah bagi dengan 3.142. 2 darab dengan 180 bagi dengan 3.142. Kita dapat 114.58 bukan 57 114.58 darjah. Okey, bahagian B. Parameter tembereng berlorik. Cari parameter, kita ambil panjang lengkuk. Panjang lengkuk memang sudah ada. Kita ambil je 14. Okey, kemudian kita cari panjang garisan PQ. Untuk cari panjang garisan PQ, kita akan guna rumus 2J sin theta per 2. 2 darab dengan 7 darab dengan sin theta. Theta tu berapa? 2 kan? 2 bagi dengan 2, maka kita dapat 1. Nak terus letak 1 pun tak ada masalah. 14 tambah dengan 14 sin. Sebelum tu jangan lupa untuk tukar mode calculator kepada radian ya. Radian. Okay. Jawapannya 25.78. 25.78 cm. Disebabkan kita memang dah ada sudut dalam radian dalam darjah. Okey, mari kita guna pula 100 14.58 Okey. So 14. Okey, sebelum tu mari kita tukar
mode calculator kepada darjah. Okay. 14 tambah dengan 14. Okay, sin 114.58 per 2. Okay, kita lihat. Jawapan yang kita dapat tu memang sama kepada dua tempat pertuan 25.78 juga. Okay. So yang penting dekat sini kamu kena pastikan guna mode yang betul dalam kalkulator. Cikgu harap jelas Okay, kita lihat soalan A. Nak dapatkan parameter untuk kawasan berlori ini, apa yang kita perlu buat adalah yang pertama kena cari panjang lengkung CD. Kemudian kita cari panjang lengkung AB. Seterusnya kita tambah okay, AC dengan panjang lengkung AB dengan panjang BD. Seterusnya panjang lengkung CD. Tapi cikgu akan kirakan semua ni sekaligus. Okay, kita ambil panjang lengkung CD iaitu 110 bagi dengan 110 darab dengan 3.142 bagi dengan 180. Kita dah tukar sudut 110 darjah kepada radian. Darab dengan 9. Jejari untuk sektor OCD adalah 9. Tambah dengan sekali lagi 110 darab dengan 3.142 bagi dengan 180. Kali ini untuk cari panjang lengkung AB, jejarinya adalah 4. Tambah dengan panjang garisan AC iaitu 5. Tambah dengan panjang garisan BD, 5 juga. Sama dengan 34.96. Untuk jawab soalan B, kamu boleh guna kaedah yang sama. Tetapi di sini, you kena carilah sudut di pusat ni. So, untuk cari sudut ni, kamu kena gunakan panjang lengkung CD dengan jejari untuk OC iaitu 4 cm. Tak apa, cikgu akan bincang juga soalan ni. B. Untuk cari sudut theta, kita ambil panjang lengkung 3 cm bagi dengan jejari 4 cm. Maka kita dapat 0.75 radian. Untuk parameter, kita ambil panjang lengkung CD itu 3 tambah dengan panjang lengkung AB iaitu 0.75. Kena ingat untuk kedua sektor OAB dengan sektor OCD, sudut di pusatnya adalah sama. Sama seperti soalan A tadi. Sudut di pusat untuk kedua-dua sektor yang besar dengan yang sektor yang kecil adalah sama. 0.75 darab dengan jejari untuk sektor OAB iaitu 3 tambah dengan panjang garisan AC iaitu 1, panjang garisan BD juga 1. Maka parameternya adalah sama dengan 3 tambah 0.75 darab dengan 3 tambah dengan 2. 7.25. Dan soalan C. Soalan ini sedikit berbeza dengan soalan-soalan yang sebelum ni. Tapi masih menggunakan konsep yang sama.
So pertama, mari kita cari apakah sudut di pusat sektor OAB. Untuk sebarang segitiga, jumlah sudut pedalaman adalah 180 darjah, iaitu sama dengan pi radian. Jadi untuk kes ni, disebabkan ini adalah segitiga bersudut tegak, sudut A pi per 2, so lagi tinggal pi per 2 kan. Maksud dia untuk hasil tambah sudut OC dengan sudut ACO mestilah sama dengan pi per 2. So, cikgu akan labelkan ni sebagai theta. So, untuk cari sudut theta, kita ambil pi per 2, kita tolak dengan 0.5. 3.142 per 2 tolak dengan 0.5. 1.071 1.071 radian. Sekarang bolehlah kita cari panjang lengkuk AB. So, untuk cari panjang lengkuk AB, kita akan gunakan 1.071 darab dengan 10 tambah dengan kita perlukan panjang AC dengan BC tak apa, cikgu padam dulu so pengiraan untuk soalan ni memang perlukan beberapa peringkat. Maka kita cari dululah setiap bahagian ni secara berasingan. So, panjang lengkuk AB sama dengan 1.071 darab dengan 10, iaitu kita dapat 10.71 cm. Kemudian kita cari panjang AC. Untuk dapatkan panjang AC, apa yang kita perlu buat adalah guna Socha-Towa. Di mana kalau kita guna 0.5, katakan ini adalah hypotenuse. Untuk sudut ni, ini akan jadi opposite dan ini adalah adjacent. Maka kita akan guna cos. Cos 0.5 sama dengan AC bahagi dengan minta maaf. Tak boleh guna cos ni. Sebab yang kita tahu tu adalah O kan. So, kena guna tangent pula. Minta maaf. Tangent 0.5 sama dengan opposite, itu 10 bagi dengan adjacent, iaitu AC. So, AC sama dengan 10 tangent 0.5. So, kita kena pastikan mode calculator dalam radian. Shift menu, kita pilih radian. Sekarang kita tekan 10 tangent 0.5. Kita dapat 5.463. So, kalau you buat pengiraan
langkah demi langkah. Okay, saya nasihatkan kamu tulis jawapan tu tepat kepada 3 tempat perpuluhan dulu. 5.463. Okay, 5.463 cm. Okay. Sekarang kita cari pula panjang OC. Okay. Untuk cari panjang OC, kamu boleh guna teorem Pythagoras ataupun sekali lagi boleh guna Socha-Tawah. Okay. Okay. Jadi cikgu akan guna sin lah. Okay. Sin 0.5 sama dengan 10 bagi dengan OC. Okay. So OC sama dengan 10 bagi dengan sin 0.5. Sepuluh bagi dengan sin 0.5. Okay, akan memberikan kita 20.88. Okay. Sekarang apa yang kita kena buat? Langkah terakhir, kita campurkan panjang lengkuk AB iaitu 10.71, kita tambah dengan panjang untuk garisan AC, kemudian kita tambah dengan panjang garisan OC ya. So perimeter kawasan berlorek sama dengan 10.71 tambah dengan 5.463 tambah dengan ingat yang kita perlukan BC ya. So untuk cari BC you kena tolak 10 daripada 20.58 20.858 okay. Maka kita dapat 10.858. Okay. So, kita tambahkan semua nilai ni. Okay, jawapan akhir adalah 27.031. 27.031 cm. Okay, adakah kamu dapat jawapan yang sama? Garis Soren? Okey, Sanggita dapat jawapan yang sama Okey. Okey, jadi satu-satu perkara yang baru yang kamu belajar hari ini adalah tentang konsep panjang lengkuk. Iaitu pun dengan satu formula barulah. Sebenarnya panjang lengkuk itu bukan sesuatu konsep baru untuk kamu. Sebelum ni kamu belajar tentang panjang lengkuk dengan menggunakan formula theta per 360 darab dengan 2 pi j Tetapi dalam tajuk ni kita guna satu formula yang lagi ringkas. Okey, dan sudut yang kita gunakan adalah dalam radian. Okey, cuba kita lihat soalan nombor 3. Okey, raja di bawah di sebelah menunjukkan sebahagian daripada trek larian berbentuk semi bulatan. Fazura ingin menghantar baton kepada Zamila yang sedang menunggu 85 darjah jauhnya dari Fazura. Berapakah jarak yang Fazura perlu lari untuk menghantar baton kepada Zamila? So sekarang apa yang kamu perlu cari cuma panjang lengkuk.
ataupun jarak di antara Fazura dengan Jamilah. Okay. So, senang saja. S sama dengan theta J. Theta sama dengan 85 darab dengan 3.142 bagi dengan 180. Kita darab dengan jari, iaitu 25. Okay. Jadi jawapannya 37.093. Ataupun kamu boleh tulis sebagai 37.09 sahaja. Raya di sebelah menunjukkan sebuah tingkap yang terdiri daripada bentuk segi empat tepat dan semi bulatan. Lebar tingkap itu ialah 70 cm dan tinggi tingkap berbentuk segi empat tepat ialah 100 cm. Cari lengkuk dalam sentimeter tingkap yang berbentuk semi bulatan tu. Kalau semi bulatan theta sama dengan pi radian. Jadi untuk bahagian A, S sama dengan theta J. Theta tu pi, iaitu 3.142. Kita darab dengan jejari. Jejari bukan 70. Jejari adalah separuh daripada 70, iaitu 35. 3.142 darab dengan 35. Okay. Jawapannya 109.97. 109.97 cm. Okay. Sekarang untuk bahagian B, perimeter dalam sentimeter keseluruhan tingkap tu. Okay. Nak dapatkan perimeter keseluruhan tingkap, apa yang kamu perlu buat? Kena ambil panjang lengkuk ni, tambah dengan 100, tambah dengan 70, tambah dengan lagi 100. Okay. Perimeter sama dengan 109.97 tambah 100 tambah 70 tambah dengan 100. Maka jawapannya 379.97 cm. Raja di sebelah menunjukkan rantai yang dipasang pada gegancu hadapan dan belakang sebuah basikal. Diberi bahawa lilitan gegancu hadapan dan belakang masing-masing ialah 50.8 cm dan 30.5 cm. Hitung panjang dalam sentimeter rantai basikal tu. So, apa yang dimaksudkan sebagai gegancu adalah ni. Okay, kita ada dua gegancu. Okay. Untuk gegancu yang depan ni, lilitannya adalah 50.8. Untuk gegancu dekat belakang, okay, lilitannya adalah 30.5. Okay, maka kita kena cari jejari untuk setiap gegancu ni. Okay, kita ambil gegancu hadapan. S sama dengan theta J. 50.8 sama dengan 2 pi J. So, J sama dengan 50.8 bagi dengan 2 pi. 50.8 bagi dengan 2 pi. Itu 3.142. Okey. Maka kita dapat 8.084. Okey. 8.084. 8.084 cm. Untuk gegancu belakang 30.5 kita samakan dengan 2 pi J. Maka jejarinya adalah 30.5 30.5
bagi dengan 2 darab dengan 3.142, di mana jejarinya 4.854. 4.854 cm. So, untuk dapatkan panjang rantai, okay, kita akan ambil panjang lengkuk ini dengan panjang lengkuk yang ni, dan seterusnya kita akan campurkan dengan 25 dengan 25 yang bawah ni. So, panjang rantai sama dengan, saya akan ambil rantai ya untuk gegancu belakang dulu. So, 160 darab dengan 3.142 bagi dengan 180, kita darab dengan 4.854 tambah dengan 185 darab dengan 3.142 bagi dengan 180 darab dengan 8.084. So, ini untuk rantai ya di bahagian gegancu depan. Seterusnya kita akan tambah 25 dengan lagi 125. Kita boleh masukkan nilai-nilai ni ke dalam kalkulator untuk dapatkan panjang keseluruhan rantai, iaitu 89.66.